Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita berkumpul pada malam ni untuk kita sambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Perisai Muslim. Minggu lepas tak ada. Jadi alhamdulillah minggu ni kita ada kesempatan dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita, iaitu berkenaan dengan zikir ataupun doa-doa yang berkaitan dengan ibadat haji ataupun umrah. Dalam kuliah yang sebelum ni kita telah sebut bagaimana beberapa bacaan ataupun zikir yang boleh untuk kita baca, khususnya apabila kita melakukan ibadat tawaf dan juga sa'i. Dan insya-Allah pada malam ni kita nak sambung kembali, iaitu berkenaan dengan doa pada hari Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni merupakan rukun dalam ibadat haji dan dia tak ada dalam ibadat umrah. Ini antara perbezaan antara haji dan umrah. Umrah dia tak ada wukuf di Arafah. Bahkan siapa-siapa yang berniat untuk melakukan ibadat haji tiba-tiba sehingga tenggelamnya matahari pada 9 Zulhijjah tu, dia tak sempat untuk masuk sempadan Arafah, tak sah haji, tak ada haji, kena tunggu tahun yang berikutnya. Kena tunggu tahun yang berikutnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Okay. Cuma kita nak tengok apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku tuan-tuan tu muka surat apa? 156. Jadi tuan-tuan yang ada buku tu 196. Sebab minggu lepas cuti takut lupa muka surat. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Kata Nabi, sebaik-baik doa ialah doa yang dipohon ataupun doa yang dibaca pada hari Arafah. Hak ni khususnya bagi mereka-mereka yang secara langsung yang terlibat dengan ibadat haji. Maka memperbanyakkan doa, antara perkara yang dituntut bagi jemaah haji apabila melakukan haji ialah memperbanyakkan doa pada hari Arafah, pada hari wukuf. Sama ada doa tersebut urut daripada Nabi SAW, maksudnya apa-apa sahaja doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kita baca, ataupun doa yang tuan-tuan sendiri buat. Orang Melayu baca bahasa Melayu, orang Arab confirm dia baca bahasa Arab, takkan dia baca bahasa Melayu. Dan juga orang yang sebelah ikut bahasa masing pun tak ada masalah. Hak penting perbanyakkan doa, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut doa yang terbaik untuk dipohon pada hari Arafah. Kemudian Nabi tak berhenti sampai situ. Yang pertama, Nabi SAW bagi kebebasan. Cuma kata Nabi SAW, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang
aku ucapkan dan juga para nabi-nabi yang sebelum ku ucapkan ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni tuan-tuan kita panggil apa ni? Zikir ni kita panggil apa? Kalau macam subhanallah kita panggil tasbih. Alhamdulillah kita panggil tahmid. Allahu akbar kita panggil takbir. Hak ni kita panggil apa? Kita panggil tahlil. Tahlil iaitu ucapan zikir yang dimulai dengan la ilaha illallah. Jadi kata Nabi SAW, sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan juga nabi-nabi sebelum aku ucapkan, Nabi sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang bermaksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya lah segala pujian, dan dialah yang berkuasa ke atas setiap sesuatu. Okey, ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi kita ni pada hari Arafah yang tak ada kesempatan, yang masih lagi tak ada peluang, yang belum lagi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadat haji pada tahun tertentu, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita yang tidak melakukan ibadat haji ini dianjurkan untuk melakukan satu ibadat. Agak-agak ibadat apa? Puasa. Ibadat puasa. Bila tuan-tuan? Pada hari wukuf itulah, 9 Zulhijjah. Baik. Di mana Nabi SAW menyebut tentang kelebihan. Ini dianjurkan untuk orang yang tak buat haji. Adapun orang yang melakukan ibadat haji ni tak dianjurkan untuk berpuasa, supaya nak memberi tenaga, nak memberi dia kekuatan untuk dia melakukan ibadat-ibadat sebanyak mungkin pada hari wukuf. Adapun kita yang tak ada kesempatan lagi untuk melaksanakan haji pada tahun tersebut, dianjurkan untuk berpuasa. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yauma arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah. Tuan-tuan pernah puasa tak? Pada hari Arafah, sehari sebelum raya lah. 10 Zulhijjah tu kita raya kan? 9 sebelum, sehari sebelum raya. Buat apa? Buat ketupat lah? Atau buat kuih raya juga? Itu antara hari yang ada kelebihannya, iaitu siapa yang berpuasa, maka Nabi SAW sebut, aku mengharapkan Allah SWT memberi keampunan setahun sebelum dan setahun selepas. Berapa tahun tuan-tuan? 2 tahun. Dia berbeza dengan satu lagi puasa sunat, yang mana Nabi SAW bagi keampunan 1 tahun. Allah SWT bagi keampunan, Nabi SAW bagi jaminan, janji, iaitu puasa pada hari Ashura, bulan yang berikutnya, Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian masuk Muharram balik 10 tu, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Ashur maksudnya yang ke-10. Antara perkara yang sunnah dianjurkan ialah kita puasa hari 10. Kita bukan buat jamuan.
Kita puasa. Okey. Baik, yang seterusnya ialah, ataupun tuan-tuan kalau nak berdoa dengan apa sahaja doa, sebagaimana yang disebutkan tadi pada hari Arafah, berdoalah. Mengikut doa tuan-tuan masing-masing, sama ada untuk kebaikan dunia dan juga untuk kebaikan akhirat. Baik, seterusnya ialah apabila tenggelam matahari, proses ni tuan-tuan, proses ibadat haji ni, dia seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia cerita satu panjang hadis tu. Dia cerita bagaimana ketertiban haji Nabi SAW. Nabi pergi sini, daripada sini, lepas tu Nabi pergi sini, dia cerita satu-satu. Selepas tenggelam matahari, Nabi sembahyang jamak maghrib dan isyak. Selepas tu Nabi terus ke Muzdalifah. Nabi naik unta dia, Nabi pergi ke Muzdalifah. Baik, kemudian sampai di Muzdalifah, apa yang Nabi SAW baca? Dalam hadis tu daripada Jabir bin Abdullah, dia menyebut, rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qaswa atal mash'ar al-haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki unta Nabi yang bernama al-Qaswa. Qaswa nama unta Nabi. Sehinggalah sampai ke Masy'aril Haram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat lalu berdoa. Fastaqbalal qiblah fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahhadahu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat lalu berdoa, bertakbir, bertahlil, dan juga menyebut kalimah tauhid, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Hak ini berlaku pada 10 Zulhijjah, malam raya tu, malam raya. Dan Nabi SAW antara perkara wajib haji ialah bermalam di Muzdalifah. Nabi SAW tidur sehingga masuk waktu subuh, dan Nabi SAW sembahyang subuh di Muzdalifah. Apabila sampai, apa yang Nabi SAW sampai di Muzdalifah tadi, Nabi menghadap kiblat, Nabi doa lagi. Dan doa ini tak disebut dalam hadis doa yang khusus. Tuan-tuan bebas untuk berdoa semampu mungkin. Kalau boleh menghadap kiblat, tuan-tuan menghadap kiblat. Kerana itu adalah antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu habis tuan-tuan berdoa, tuan-tuan bertakbir, Allahu Akbar, ataupun hak tadi baca, sambung baca tahlil tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ataupun tuan-tuan nak baca Quran boleh juga. Isi pada malam tersebut, mabit ni tak semestinya kena bermalam. Dalam konteks hari ni, tak semua orang sampai tepat pada masanya ketika sampai di Muzdalifah. Ada yang sampai awal, ada yang sampai lewat, ada yang tak sempat tidur, yang tak sempat tidur pun. Tak semestinya kita tidur, masuk sekejap di Muzdalifah pada waktu malam, dia dikira sebagai mabit dah. Dalam konteks zaman Nabi, dia tak ramai macam hari ni yang pergi buat umrah, buat haji. Kemudian selepas tu, berdasarkan hadis daripada Jabir tadi, selepas subuh Nabi tak pergi lagi ke Mina. Hari yang ke-10, hari raya pertama, sehinggalah naik matahari tinggi sikit,
Barulah Nabi bergerak pergi ke Mina. Untuk buat apa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar. Jamrah kubra ataupun jamratul aqabah. Okey. Dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar, apa yang Nabi baca? Okey, baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan, di mana sahabat melihat wa yukabbiru kullama rama bihasatin innal jamrati thalas yataqaddam summa yataqaddamu wa yakifu yad'u mustaqbilal qiblah rafi'an yadayhi ba'dal jamratil ula wath thaniyah amma jamratul aqabah fayarmiha wa yukabbiru inda kulli hasat wa yansarifu wa la yakifu indaha. Melontar ni pakai apa tuan-tuan? Dia pakai batu yang kecil. Ada sebahagian disebut besar macam kacang kuda ataupun besar macam jari kelikir. Ada sebahagian dia melampau dekat dia. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut analogi. Lempar jamrah tu analogi ataupun simbolik. Nabi Ibrahim baling batu kepada syaitan. Dia duk rasa dia baling jamrah tu, dia duk rasa baling syaitan. Dia kata nak bagi betul-betul sakit syaitan, ambil hak besar punya. Baling. Hak kena tu bukan syaitan, kawan dia kat depan tu. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, masa selepas musim haji macam-macam, ada kasut baling kasut. Dengan botol ayat ada. Ini dia panggil apa? Melampau dalam urusan ibadat. Dia ikut nafsu dah. Dia tak ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Cukup memadai batu-batu yang kecil. Untuk melempar tu macam contoh, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW bertakbir bagi setiap kali melontar ketiga-tiga jamrah. Khususnya pada hari yang ke-11, ke-12 dan 13. Setiap hari kena melontar. Okey, untuk jamrah yang pertama, jamratul ula, setiap kali Nabi SAW baling, Allahu Akbar, Nabi baling. Allahu Akbar, baling. Allahu Akbar sampai 7 kali. Sebelum Nabi SAW baling batu ke arah jamrah tadi, Nabi SAW Nabi menyebut Allahu Akbar, bertakbir. Kemudian Nabi SAW mengharah ke arah kiblat dan berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Habis jamratul ula 7 kali, Nabi keluar sikit sebab contoh, kalaulah di sana jamrah, di sana tu adalah kiblat, apabila balik siap 7 kali, Nabi keluar, Nabi menghadap ke arah kiblat, Nabi angkat tangan, Nabi doa. Apabila selesai jamrah ula, selepas Nabi SAW berdoa, pergi ke jamrah yang kedua. Kan dia tersusun 1, 2, 3 kan. Hak last sekali, hak jalan nak menuju ke Mekah, ke Kaabah. Yang kedua, Nabi buat benda yang sama. Sebagaimana di jamratul wusta, sebagaimana jamratul ula tadi, sampai menghadap ke arah jamrah, Nabi sebut Allahu Akbar, baling. Allahu Akbar sampai bawah 7, sampai 7. Selesai 7, Nabi pun keluar menghadap ke arah kiblat. Nabi angkat tangan sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, rafi'an yadayhi ba'dal jamratil ula wath-thaniyah, selepas daripada melontar jamrah yang pertama dan yang kedua. Lepas Nabi SAW angkat tangan, doa, pergi ke jamrah yang ketiga, Nabi melontar sekali lagi sebanyak 7 kali.
Batu ni kalau boleh tuan-tuan cari lebih lah. Kuk-kuk kita jatuh. Hak tu hak jadi baling botol tu. Ataupun kalau kita terlebih, kita boleh bantu kawan kita hak lain, tak ada masalah. Habis baling jamrah yang ketiga, sebanyak 7 kali Nabi keluar, Nabi tak berdiri dah. Tak berdiri, angkat tangan berdoa, Nabi terus balik semula ke Mina. Dalam konteks kita hari ni, balik semula ke khemah lah. Kalau tuan-tuan biasa pergi haji ataupun biasa pergi ke melakukan ibadah umrah, Mina ni hanya dipenuhi pada musim haji. Kalau pergi luar daripada musim haji, macam contoh tuan-tuan pergi umrah, tak ada siapa pun di situ. Jadi biasanya syarikat-syarikat umrah ni dia akan bawa lah kita pergi berjalan. Melihat apa? Melihat kawasan Mina dan juga khemah-khemah. Satu khemah tu ada dalam 20 orang. Maknanya selesai 3 tu habis semua ibadat, selesai ibadat haji. Jadi Nabi nak tunjukkan kita sebenarnya bacaan-bacaan itu yang sabit daripada Nabi tak payah. Okay. Itu takbir ataupun contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak melakukan melontar jamrah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada doa yang seterusnya, iaitu bacaan ketika kagum terhadap sesuatu. Apabila dalam hidup kita ni banyak benda ya, kita tengok kadang-kadang dia mengkagumkan kita, kita rasa hebat. Biasa tuan-tuan baca apa? Apa benda contoh tuan-tuan tengok hebat? Sama ada tuan-tuan tengok orang segak ke apa semua, tuan-tuan tengok rumah cantik, tuan-tuan tengok pemandangan pergi satu tempat, sungai, pantai, tuan-tuan tak pernah tengok sebelum ni. Kita rasa kagum, kita rasa takjub. Apa perkataan yang kita nak ucapkan? Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita menyebut tasbih subhanallah. Kita tengok keputusan anak kita cemerlang, subhanallah. Tengok orang segak, subhanallah. Tengok kereta segak, subhanallah. Tengok pemandangan yang indah, kita sebut subhanallah. Ataupun sebahagian riwayat menyebut kita memuji Allah, bertakbir dengan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala kerana kecantikan, keindahan, kehebatan perkara yang kita lihat sehingga mengkagumkan kita itu adalah semata-mata kerana kebesaran Allah azza wa jalla. Kita puji Allah, Allahu akbar. Sama ada subhanallah ataupun Allahu akbar. Astaghfirullahalazim tak salah, tetapi bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Jadi ucapan yang lebih tepat apabila kita melihat sesuatu yang mengkagumkan kita ialah dengan menyebut subhanallah, dan ianya banyak sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan yang patut dilakukan apabila ada sesuatu yang menggembirakan. Perbuatan dalam hidup kita ni sudah menjadi kebiasaan. Ada kadang-kadang hari kita sedih, ada kadang-kadang hari yang kita gembira. Dan gembira kita tu dengan banyak sebab. Apabila datang satu nikmat, Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita. Sama ada nikmat sebagaimana yang disebutkan oleh
para ulama seperti dapat anak baru, sebahagian pada nikmat, ataupun dapat menantu, mendapat harta, dapat kenaikan pangkat, lulus peperiksaan dengan cemerlang, dapat kereta baru, apa-apa segala nikmat yang kita rasa suka dalam hidup kita, ataupun Allah Azza wa Jal dia kabulkan kita permintaan kita, hak kita duk lama minta, duk sembahyang, dia minta, tiba-tiba dia kabulkan. Jadi pada waktu ni apa yang kita nak buat? Kalau tuan-tuan dapat macam tu, nak buat apa? Biasanya lah tuan-tuan buat apa? Tak pernah dapat nikmat, tak pernah dapat anak. Anak tu sebahagian daripada nikmat lah tu. Okey, baik. Kerana dalam sebuah hadis Nabi SAW, kerana Nabi SAW daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ada Nabi SAW, idza atahu amrun yasurruhu au yusirru bihi, apabila ada sesuatu perkara yang mengembirakan ataupun Nabi digembirakan dengan sesuatu, kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, baginda bersujud petanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan juga maha tinggi. Jadi antara perkara yang dilakukan berdasarkan hadis ni, antara perkara yang dilakukan ialah, para ulama sebut antara perkara yang dianjurkan untuk adanya disyariatkan sujud syukur. Sujud yang mana kita menerima nikmat, ataupun para ulama sebut apabila kita terlepas daripada satu bala ataupun musibah. Kita dengar orang telefon nak dia aksiden, macam mana? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, kereta teruk sikit, kita pun rasa syukur kepada Allah, maka pada waktu tu dianjurkan juga sujud syukur. Cuma dalam perbahasan sujud syukur ni khilaf di kalangan para ulama. Khilafnya ada dua. Yang pertama, ada sebagaimana yang disebutkan oleh mantan mufti wilayah dalam Isyar Fatwa dia sebut ada dua. Yang pertama khilaf, ada dua pandangan hak kata. Yang pertama, disyariatkan, disunatkan untuk sujud syukur, dan ada juga yang kata tak ada pensyariatan ibadat sujud syukur ni, tak ada, tak sabit, dia kata. Hak kata sabit ini ialah pandangan di dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Jadi di sini kita dapat faham bahawa ada hak kata syariat disyariatkan, ada hak kata tak ada, tak apa. Itu kita clear. Yang kedua, di kalangan hak kata disyariat sujud syukur, dia ada dua cara. Dia ada dua, dia khilaf, dia berbeza dari segi bagaimana nak melaksanakan sujud syukur. Pandangan pertama yang mengatakan dia mengkiaskan, dia mensamakan sujud syukur ini dengan solat. Apabila dia mengkiaskan sujud syukur ini dengan solat, maka apa-apa kewajipan syarat sah solat maka mesti ada juga dalam sujud syukur. Macam contoh, menghadap kiblat, kena adanya wudu, menutup aurat dan seumpamanya. Mana-mana perkara yang tak cukup syarat sah solat, maka tak sah sujud syukur. Maka oleh yang demikian, bila dia mengkiaskan dengan solat, maka apabila nak buat sujud syukur, dia kata apa? Yang pertama, mesti menutup aurat, menghadap kiblat atau wudu. Allahu Akbar, dia kena ada takbiratul ihram.
Kemudian dia pun Allahu Akbar, sujud. Nak baca apa? Tuan-tuan baca sebagaimana bacaan sujud dalam solat itulah. Sama ada kita nak tasbih subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ataupun kita baca macam kita baca yang kita telah bahas sebelum ni. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, ataupun subhana rabbiyal a'la. Boleh mana-mana bacaan, ataupun tuan-tuan bertasbih, bertakbir, boleh. Kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud sekali lagi, kemudian bangkit Allah Akbar, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Hak ni pandangan pertama yang disabitkan dengan yang disebut dalam mazhab Syafi'i, kerana dia mengkiaskan. Dia mengkiaskan sujud syukur itu sama macam solat. Maka macam tu cara dia. Kena ada wuduk, kena menghadap kiblat. Baik, pandangan yang kedua ialah sebagaimana yang disebutkan pandangan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, Asy-Syaukani dan seumpamanya. Dia kata selain daripada kaifiat tersebut, dan sebahagian daripada salaf dia kata sujud syukur ini adalah satu ibadat yang bersendirian, dia tak sama macam solat. Dia membezakan. Hak pandangan tadi dia kata sama macam solat. Hak ini dia kata tak. Sujud syukur ini adalah satu ibadat yang luar daripada perbuatan solat. Yang mana mereka berpendapat, pendapat yang mengatakan bahawa sujud syukur memerlukan wuduk perlu mendatangkan dalil. Dalil tak ada. Maksudnya Nabi SAW bila dapat satu perkara yang mengira, Nabi perintah pergi ambil wuduk dulu lah. Tak ada. Kerana semata-mata mengkiaskan dengan solat. Bahkan mengkiaskan sujud syukur dengan solat adalah tidak tepat, kerana sujud syukur itu adalah sujud dan bukannya seperti solat. Itu pandangan yang kata tak ada, tak sama macam solat. Yang kedua dia sebut zahir hadis daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahawa Nabi SAW terus melakukan sujud syukur ketika mana menerima sesuatu yang mengembirakan baginda. Tiada pula disebutkan perlunya ada dalam keadaan berwuduk. Sekiranya memerlukan wuduk, pasti akan diterangkan oleh baginda Nabi SAW kerana berhajatkan kepadanya. Kalau ada tak ada wuduk, perlu ambil wuduk, Nabi dah sebut. Bahkan hadis menyebutkan Nabi SAW terus sujud tatkala menerima khabar yang gembira. Dan yang ketiga katanya, sujud syukur dilakukan apabila mendapat nikmat ataupun terselamat daripada mudarat sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ianya dilakukan secara serta-merta. Kerana bila tu kita dapat berita yang menggembirakan, kita rasa gembira pada waktu tu, kita akan rasa terus kita buat sujud syukur. Dia berbeza dengan keadaan diri kita bila kita dapat berita gembira, kita nak pergi cari air dulu, nak ambil wuduk dulu sebab tak ada wuduk. Kemudian nak kena cari kiblat dulu. Jadi benda tu mengambil masa, sehingga dia kata apa, rasa tu gembira pada tu dia berkurangan, berbanding pada mula-mula kita mendengar berita mengembirakan kita, terus kita sujud, perasaan tu syukur kepada Allah berlaku dalam keadaan dia lebih lagi. Tu matlamat daripada sujud syukur. Lecah. Makna dalam keadaan tempat yang membenarkan, untuk sebagai contoh lah, duduk di hospital, tunggu isteri nak bersalin, kemudian duduk tunggu lama,
keluar, doktor atau nurse keluar, kira alhamdulillah selamat bersalin, kita pun alhamdulillah sujud tentu juga. Bukan di hospital. Mana keadaan tu pada pandangan zahir kita nampak suci, okeylah. Tapi kalau pada waktu tu kita terima telefon, panggilan berita dalam tandas, kena keluarlah tandas. Tempat tu tak sesuai. Ya? Okey. Baik. Maka kesimpulannya, di sini ada dua pandangan. Cuma mereka mengatakan, kalaulah kita dalam keadaan pada waktu tu kita dah ada wuduk, itu lebih baguslah. Lebih baguslah. Dan kesempatan pada masa yang sama kita tahu arah kiblat. Kita bersujud ikut kiblat, itu lebih baguslah. Tapi dalam keadaan pada masa sama kita tak ada wuduk dan tak tahu pula arah kiblat, pada waktu tu sujud tu dikira sah juga. Ini dua pandangan di kalangan para ulama hak mengatakan bahawa adanya syariat pensyariatan sujud syukur apabila menerima satu perkara ataupun nikmat, perkara yang menggembirakan ataupun terselamat daripada suatu musibah yang membahayakan, maka dianjurkan untuk sujud syukur. Banyak kalau kita tuan-tuan dalam hidup kita, banyak benda yang kita Tuhan anugerahkan nikmat tersebut kepada kita, menyebabkan kita kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa. Antara pertama sekali sujud syukur. Kalau tuan-tuan duk bawa kereta, jangan duk sujud dalam kereta, jadi benda lain. Maka para ulama bincanglah ni pasal apa? Berhenti tu sampai di rumah dulu, mana dianjurkan untuk ditangguh sementara sampai di tempat yang selamat baru boleh sujud. Sujud tu mau duk bawa kereta tu jadi masalah lain lah pula. Itu antara sebab keadaan yang boleh dianjurkan untuk kita kemudiankan, kita tangguhkan sujud syukur tersebut. Baik, hak ni nak ajar tentang ruqyah sikit. Jampi. Bila tuan-tuan belajar hak ni, lepas ni bila ada sakit-sakit pada badan ni, tak perlu suruh orang lah, buat sendiri. Buat sendiri. Baik, apa dia tuan-tuan? Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit. Kita sakit kepala, sakit pada tangan, lutut dan seumpamanya lah. Yang pertama sekali, kerana dalam sebuah hadis disebutkan bahawa seorang sahabat yang bernama Utsman radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi SAW kerana sakit yang dirasakan pada tubuh badannya sejak dia masuk Islam. Dia pergi mengadu pada Nabi, dia kata sakit salah satu bahagian daripada tubuh beliau kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda, kata kepadanya, "Da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Kamu letakkan tangan di tempat yang sakit pada badan kamu. Contoh tu, tuan sakit kat mana? Kita sakit pada lutut contoh. Nabi kata yang pertama sekali letak pada tangan pada lutut tersebut, tempat kita sakit. Kemudian kata Nabi, wa qul bismillah thalatha. Baca basmalah, bismillah. Maksudnya dengan izin Allah.
dengan keizinan daripada Allah, dengan nama Allah, dengan izin Allah, dengan keberkatan, dengan kuasa Allah SWT, kita baca sebanyak 3 kali. Bismillah. Tuan-tuan baca, letak sekarang ni. Sakit tak mana? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian wakul, kata Nabi, dan katakanlah ataupun baca sab'a marat, 7 kali. Apa dia? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. 7 kali ya? Tak jadi pun baca lagi. Bila kita baca ruqyah ataupun ayat-ayat jampi ni, yang pertama sekali macam kita sebut tadi, baca bismillah, bukan ayat tu yang memberi kesembuhan kepada kita, Allah, tapi dengan keberkatan ayat tadi. Ini antara sebahagian daripada petua sebahagian kita yang kita percaya ayat tu bagi kesembuhan. Tak, tuan-tuan. Ayat tu cuma sebahagian daripada wasilah. Yang kita minta, sebenarnya kita minta kepada Allah, dan Allah yang memberi kesembuhan, bukan ayat tu. Okey. Yang bermaksud dengan nama Allah 3 kali kita baca tadi. A'udzubillahi, aku berlindung dengan Allah. Wa qudratihi, dan dengan kekuasaan Allah. Min syarri ma ajidu, daripada kejahatan yang aku dapati. Wa uhadhir, dan aku takuti, daripada kesakitan yang ada pada badan kita, tempat hak kita sakit tadi, dan juga apa perkara yang kita takut, daripada sebarang perkara kejahatan, daripada keburukan, daripada apa yang kita sakit dan apa yang kita takuti. Baca 7 kali. Tak jadi, baca pula. Lama-lama bila kita minta betul-betul dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan bagi. Tuan-tuan kecil manis kena pergi hospital. Itu kalau jelas dah. Habis ubat kena pergi ambil ubat. Darah tinggi pun sama. Doa itu antara tawakal kita dengan Allah. Adapun tentang usaha kita ni antara sebahagian daripada qada dan qadar Allah SWT. Usaha kita tu sebahagian daripada tuntutan dalam agama. Sakit kepala duk pegang, kepala baca. Suruh orang boleh tak? Tak. Kita sendiri buat. Kita sendiri yang baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Balik hafal hari ni. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Dan insyaAllah kuliah akan datang kita nak sambung berkenaan dengan penyakit ain. Penyakit salah satu daripada bentuk yang kita sebut juga sihir. Disebabkan mata. Disebabkan pandangan mata. Disebabkan oleh pandangan mata. InsyaAllah kita akan bincang kuliah akan datang. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.